Buletin Selatan 24 Februari 2015. SAJ nasihat guna air secara berhemah. Pelajar perlu ada kemahiran kuasai bahasa lain. 2 lagi taman awam baru akan dibina di negeri Johor. Pengusaha IKS dinasihat sediakan profil syarikat. Dan akhir sekali, polis sifatkan individu terbabit IS kurang pengetahuan agama. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pengguna dinasihat agar menggunakan air secara berhemah berikutan sebahagian kawasan di Johor mula berhadapan fenomena cuaca kering sehingga April ini. SAJ Holdings Sdn Bhd dalam satu kenyataan memaklumkan langkah awal berkenaan boleh memanjangkan tempoh penyimpanan bekalan air di satu-satu kawasan memandangkan fenomena yang bermula awal tahun lepas itu telah mengakibatkan tahap simpanan air mentah merosot. Menurut kenyataan itu, kemerosotan simpanan air mentah akan menyebabkan loji rawatan air tidak dapat beroperasi pada kadar normal dan berlaku perubahan kualiti pada air mentah. Empangan Sungai Lebam merupakan antara kawasan tadahan air yang telah dikenal pasti mengalami kemerosotan dengan bacaan terkini 11.75 meter iaitu di bawah paras kritikal 12.27 meter. Sementara itu, penduduk di Muar dijangka akan mengalami masalah bekalan air sekiranya fenomena cuaca kering dan air pasang laut di Sungai Muar berterusan. Walau bagaimanapun, SAJ akan sentiasa memantau secara terperinci paras air di semua loji rawatan supaya mencukupi untuk kegunaan orang ramai terutama pada musim cuaca kering yang dijangka berlarutan. Justeru, orang ramai di negeri ini disaran agar mengambil pendekatan tidak membazirkan penggunaan air sepanjang tempoh gangguan tersebut bagi menjamin bekalan air terawat dapat disalurkan secara berterusan tanpa gangguan. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh menghubungi SAJ Info Center menerusi talian mesra 1800 887474 atau SMS kepada 019 772 7474. Pengguna juga boleh menghubungi SAJ Info Center menerusi emailnya yang beroperasi 24 jam seperti yang tertera. Kemahiran menguasai pelbagai bahasa menjadi salah satu keutamaan kepada rakyat di negara ini, terutama golongan pelajar dalam memperkasakan pembangunan pendidikan di Malaysia. Menurut Presiden Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN, Profesor Madya Datuk Muhammad Ali Hassan, beliau mencadangkan kemahiran menguasai pelbagai bahasa diberikan penekanan serta pendedahan yang lebih luas kepada para pelajar sekolah rendah, sekolah menengah maupun di peringkat pengajian tinggi untuk menjadi aset kepada mereka dalam menempa alam pekerjaan di peringkat antarabangsa. Setiap warga negara Malaysia patut diberi peluang dan ruang untuk mempelajari semua bahasa-bahasa yang ada di Malaysia ini. Kalau misalnya dalam memperkasakan sekolah kebangsaan, kita menekankan bukan sahaja bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, tetapi saya kira perlu juga diberi ruang dan peluang untuk mempelajari bahasa Tamil, bahasa Mandarin dan bahasa Arab. Dan ini patut ditekankan juga di peringkat pengajian tinggi, tidak hanya di peringkat bawahan sahaja. Kerana saya kira di masa-masa akan datang ke semua bahasa yang kita ada ni perlu diberi ketengahkan dan perlu dimajukan lagi. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Johor Bahru. Tambah Datuk Muhammad Ali Hassan, pendidikan rohani dan agama juga perlu diberikan penekanan kepada para pelajar menerusi sistem pendidikan negara termasuk di peringkat pengajian tinggi. Saya mengharapkan sangat misalnya apa orang kata pendidikan rohani atau pendidikan agama perlu diberi penekanan bukan sahaja di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah. Saya rasa di peringkat pengajian tinggi pun perlu diberi penekanannya. Dalam pada itu, beliau turut menyarankan kerajaan menitik beratkan pendidikan vokasional dan teknik supaya dapat menandingi sistem pendidikan di negara-negara maju. Universiti Teknologi Malaysia UTM buat julung kali akan menghantar 6 saintis ke Antartika bermula 25 Februari hingga 19 Mac depan bagi menjalankan ekspedisi penyelidikan berimpak tinggi mengenai bidang remote sensing, sains sukan, sains biologi dan kejuruteraan mekanikal.
Profesor Dr. Mazlan Hashim selaku Ketua Ekspedisi berkata, program yang menelan kos sebanyak RM222,000 itu dilakukan untuk mengenal pasti pengaruh iklim Antartika kepada sosio, ekonomi dan ekologi di kawasan beriklim tropika, khususnya di Malaysia dan Asia Tenggara. Selain itu, katanya ekspedisi itu juga membantu dalam membentuk pusat kecemerlangan serantau di UTM bagi kajian kesan pemanasan global melalui hubungan Antartika tropikal. Beliau berkata pihaknya berharap dapat menghasilkan penyelidikan yang boleh dimanfaatkan dalam pelbagai bidang, misalnya sains sukan serta pertanian menerusi ekspedisi berkenaan. Bagi memudahkan ekspedisi kelolaan Pusat Penyelidikan Antartik Nasional NARC dan UTM itu, kesemua saintis berkenaan akan membawa peralatan penyelidikan antaranya kenderaan kawalan jauh ROV dikenali sebagai UTM ROV Dolphin 3. 5 saintis lain ialah Profesor Dr. Abdul Hafiz Omar, Dr. Muhammad Nazri Muhammad Reba, Dr. Muhammad Farid Muhammad Said, Dr. Muhammad Firdaus Abdul Wahab dan Kamur Zaman Soid. Paparan berita seterusnya selepas ini. Kembali semula. Jabatan Lanskap Negara JLN akan menyediakan 5 lagi taman awam baru di beberapa buah negeri dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara taman terindah menjelang tahun 2020. Di Johor, taman awam baru itu akan dibangunkan di 2 lokasi terpilih, iaitu di Tanjung Agas Muar dan Tasik Tenggara. Pengarah Promosi dan Pembangunan Industri JLN Mansur Muhammad berkata, 3 lagi taman baru yang dijangka siap pada 2016 ialah di Kota Belut Sabah, Bandar Proton Tanjung Malim Perak dan Sungai Petani Kedah. Katanya bagi sebuah taman awam baru yang berkeluasan dari 6 hingga 8 hektar, kos pembangunannya adalah antara 5 hingga 6 juta ringgit dan mungkin hingga ke 10 juta ringgit bergantung kepada komponen yang terdapat dalam sesebuah taman itu. Pihaknya memfokuskan kepada hasrat menggalakkan masyarakat menggunakan taman-taman awam sebagai ruang rekreasi awam bagi memenuhi keperluan gaya hidup sihat dan integrasi sosial di kawasan bandar. Pengusaha industri kecil dan sederhana IKS di negeri ini disaran menyediakan profil syarikat masing-masing bagi memudahkan bantuan termasuk khidmat nasihat dan geran dapat disalurkan segera kepada mereka. Pengurus Besar Perbadanan Usahawan Johor Sdn Bhd PUJB, Hasrin Hashim berkata, profil syarikat yang lengkap amat penting kerana pada peringkat awal sebarang permohonan untuk mendapatkan bantuan atau pembiayaan akan dinilai menerusi dokumen berkenaan. Memetik laporan utusan online, menurutnya profil syarikat selalunya dijadikan sebagai rujukan awal serta panduan kebanyakan pihak bagi mengenal pasti bentuk perusahaan dan potensi syarikat sebelum sebarang permohonan diluluskan. Beliau melihat ramai usahawan di negeri ini yang boleh diketengahkan, terutamanya golongan muda, dan PUJB akan sentiasa memberi dorongan kepada mereka supaya terus berjaya. Hasrin yang juga Ketua Pemuda UMNO Negeri berkata, PUJB merupakan sebuah anak syarikat kerajaan negeri yang berperanan sebagai pusat rujukan usahawan sama ada dari aspek pembiayaan dana, promosi, cadangan reka bentuk dan peluang menaik taraf produk serta perkhidmatan kepada golongan usahawan di negeri ini. Justeru, usahawan yang berminat untuk mengembangkan perniagaan mereka boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada PUJB kerana bidang keusahawanan menjanjikan masa depan yang cukup cerah. Individu yang terbabit dalam kumpulan militan IS disifatkan sebagai golongan yang kurang pengetahuan agama sehingga mudah terpengaruh untuk menyertai kumpulan militan di luar negara itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Saleh berkata, keadaan itu diburukkan lagi dengan pengaruh media sosial yang menumpukan golongan remaja untuk menyertainya.
Katanya mereka ini dipercayai terpengaruh dan telah diyakinkan untuk ke sana bahawa kononnya ia bertujuan bagi menegakkan agama Islam. Tetapi sebenarnya mereka tidak tahu itu adalah perjuangan ekstremis dan bukan ajaran Islam sebenarnya. Pada 18 Februari lalu, pasukan polis dari bahagian anti pengganas cawangan khas Bukit Aman menahan seorang remaja perempuan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dipercayai merancang untuk berkahwin dengan pelajar Malaysia di Mesir sebelum menyertai kumpulan IS. Suspek berusia 14 tahun itu dikesan terpengaruh dengan fahaman ekstremis selepas berinteraksi dengan dua individu di laman Facebook sebelum bertindak nekat mahu meninggalkan negara bagi menyertai kumpulan pengganas berkenaan. Mengulas mengenai perkara itu, beliau turut terkejut dengan pelibatan remaja berkenaan yang disifatkan juga sebagai tidak mengetahui apa-apa untuk ke negara itu. Seorang banduan warga Indonesia berusia 35 tahun melarikan diri ketika mengemas peralatan khemah dalam stor Jabatan Penjara Kluang semalam. Ketua Polis Daerah Kluang ACP Muhammad Rozi Syari berkata, suspek dipercayai melarikan diri ketika berehat sebelum disedari pegawai penjara kira-kira pukul 10 pagi. Beliau berkata usaha mengesan banduan berkenaan sedang giat dijalankan di setiap pintu masuk dan keluar daerah itu termasuk di terminal pengangkutan awam. Kali terakhir suspek yang berkulit gelap dengan ketinggian 157 cm itu dilihat memakai baju penjara berwarna hijau. Seterusnya ke berita sukan bersama Arif Ani dalam Arena Selatan. Pasukan kebangsaan bawah 20 tahun negara muda dijinakkan oleh pasukan kebangsaan Fiji dalam perlawanan persahabatan antarabangsa di Stadium UiTM Shah Alam baru-baru ini. Skuad kendalian Razi Ismail yang akan menghadapi pusingan kelaikan Piala AFC bawah 23 tahun bulan depan dilihat beraksi kurang memberangsangkan biarpun menguasai kira-kira 65% permainan. Fiji yang bakal beraksi pada pusingan akhir Piala Dunia bawah 21 tahun memperoleh gol tunggal perlawanan menerusi tandukan Antonio Tovina pada minit ke-47. Permainan yang menerapkan kekuatan fizikal yang digunakan oleh jurulatih Fiji Frank Farina ternyata sukar untuk ditandingi skuad negara yang terkapai-kapai tiap kali dalam situasi perebutan bola tinggi. Skuad negara yang diletakkan dalam kumpulan bersama Jepun, Vietnam dan Macau dalam persaingan Piala AFC nanti perlu memperbaiki banyak kelemahan jika mahu ke pusingan akhir Piala AFC yang dijadualkan berlangsung di Qatar awal tahun hadapan. Sekian sahaja berita untuk hari ini. Terus menonton kami di www.tvselatan.com.my dan jangan lupa untuk #kawan awak. Salam takzim.